Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Disember 29 2023. Tinggal 2 hari lagi. Esok dan lusa, lepas lusa 1 Januari 2024. Adakah signifikan tarikh? Ada orang letak numerologi pada tarikh itu ahli nujum lah. Itu ada tak? Saya pernah kaji, tengok macam ada persamaan pada tarikh sesuatu. Oh, Muhammad Bakhtiar, terima kasih. Dari mana? Terima kasih, Syekh. Daripada mana saudara Bakhtiar? Apa jurusan? Apa minat saudara? Ke minat untuk live sekali boleh dari Kelantan. Kelantan di mana? Tahu kan, hamba ni keluarga angkat orang Melu, Pasir Putih. Dan juga ada seorang sahabat rapat lah di Pasir Mah. Tunggu-tunggu saya bila nak pergi Pasir Mah. Peminat macam-macam. Lagu mana minat? Mari cari satu minat, kita bincang baru seronok mendalami. Kadang saya pun nak belajar juga kadang. Ilmu kita tak rugi. Macam saya tadi bincang tentang numerologi daripada tarikh lahir kita ni, kita boleh ramalkan macam-macam. Dibenarkan tak? Tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun nampak macam tepat. Kerana akan menidakkan Al-Khaliq. Ini kepercayaan dari Tauhid yang saya ambil lah. Bahawa Al-Khaliq ini atas setiap sesuatu berkuasa. Walaupun kita ramal awak belajar ni besok jadi doktor ke, awak ni berniagaan ke, duit ke, dia senantiasa, siapa yang kata ini daripada guru-guru juga yang Nirvana ke, Buddha ke pun kata, sesiapa yang anggap satu saat itu saat kemudian dia akan hidup, dia sudah terkait, dia sudah terpisah dengan kebenaran. 786. Ini nombor-nombor 7 cat pakluk. Apa makna 786? Tak boleh. Sesiapa yang berkaut kepada nombor ke apa, kepada saya lah. Oh, Liang Eng. Wah, itu Liang Eng hayya, itu kau. Selalu bergaduh dengan saya, itu Liang Eng. Dia baru balik daripada negara China semasa saya di Hong Kong. Tak bersua di Hong Kong. Dia pergi Vietnam, lepas tu ialah dia ada push berapa falsafah dan saya selalu bergaduh dengan dia falsafah itu. Bagus. Dia kawan yang rapat lah. Waalaikumsalam. Jai. Muhammad. Ui, ramai. Saya sangka sikit. Tak rugi saya masuk hari pagi ini. Minat teks tapi diseleksiakan. Diskalkulia. Oh, you ada disleksia dengan kira-kira. Saya pernah jumpa orang disleksia di Afrika Selatan, salah satu tuan punya krum main terbesar. Cerdik juga dia. Dan sharpshooter, dia special forces. Dia pernah kena rompak oleh orang hitam, hampir dirogol anak perempuan dia tu. Diikat tapi kerana dia special force, dia tahu pecahkan tulang di sini untuk keluar dari ikatan. Bila kita kena ikat, dia kena pecahkan ni tu. Dia special force, dia latih. Yelah, nak hidup daripada maut. Pasal sakit dia lah. Waalaikumsalam semua. Ya, jadi numerologi contoh birthday saya 16 Oktober 1961. Saya campur semua, dia jadi 7 lah. 777 tau. 1677, 1961, 7. Orang kata ini terlalu genius. Dan saya mengaku saya ni macam terlalu genius. Tapi saya tak boleh kaitkan dengan dia. Kerana Allah dah sebut ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa awak tak tahu. Dah ada ayat man dalladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamuna baina aydihim wa la khawfahum min syai' ilmihi illa bima sya'. Raspberry Pi. Wah, ini dahsyatlah. Saya ni pegang pun belum. Itu apa tu, lagi satu Arduino di Perancis dulu, Paris. Dia buat tapi tak apa, ini boleh dikuasai dengan cepat. C language ke, assembler ke. Saya ada kaji Apollo 11. Tengok programming dia tebal. Kitab sampai 5 kaki lebih. Kitab programming dia pakai 3 bit.
Dia punya calculation register pakai 3 bit. Amat menarik 3 bit ni. Lepas tu dia ada 16 bit. 16 bit kira maju. Dulu kita PC belum keluar. Tahun 60-an. PC kita tak tercipta sehingga tahun 80 lah. Saya pernah pegang Commodore Perry. Cuba nak programkan sistem perkiraan lah, penyagaan lah. Bodoh. Boleh cerita sikit macam mana ujian mula-mula masuk Islam Jaya? Oh, ini memang favourite lah ujian Solar Storm hari tu. Ini yang saya demam ni. Kebetulan Solar Storm saya di Putrajaya, Tasik. Lepas tu ada seorang cewek menegur saya dengan suara lembut sekali. Terus kena Solar Storm. Itulah lebih kuat dari Solar Storm. Bila suara wanita yang lembut, Allah dah cipta suara wanita ni boleh menyusup jiwa kita. Terus demam sampai sekarang aku ni. Bukan celaka lah, nikmat. Jangan jumpa lagi. Okey, macam mana ujian mula masuk Islam? Okey, saya dah cerita dia ada dua aspek lah ujian ini ya. Pertama, memang ujian ni kan susah nak cerita bila orang kena ujian kan. Masa tu usia 17, sebelum itu dan kegelapan. Okey, bila dah masuk Islam tu kira keterangan. Bila saya terjumpa Islam tu dalam kegelapan, dalam tanggisan, dalam sakit jiwa, tanpa jalan keluar, buntu, tiba nampak ada jalan keluar iaitu Islam. Jalan keluar tau, yang spiritual, dia bukan kebendaan ya. Alhamdulillah lah bukan kebendaan. Kalau kebendaan, rasa macam you ada something else lah, you ada niat lain tau. Mujur tak ada orang tawarkan saya kebendaan. Cikgu Salahuddin yang Masjid Tengkara tu, yang dia orang tablighi tapi pakai kemas, ada jam dalia, jubah semua kemas, duduk rumah usang, muda, orang Jasin di pulau kampung dia. Kalau dia pergi solat 2 rakaat depan majlis tari menari dangdut. Dulu dia Melaka tahun akhir 70-an, dangdut biasa. Jadi dia dah masuk tabligh masa tu. Cuba fikir awal tahun 80, dangdut Melaka, zaman yang orang pakai tudung kurang sangat ya. Sebagai tanda, bukan saya kata sebagai garis ukur. Cuba appreciate waktu tu dan saya memeluk Islam. Dia beritahu saya cari ilmu Allah bukan di sini. Dia dah bawa saya ke Pondok Kelantan lah. Itu cerita dia. Jadi itu bukan ujian sangat. Mana saya nak belajar Islam? Faham tak? Contoh saya mana nak belajar komputer. Itu tak jadi masalah. Kamu dah tahu kamu perlu belajar. Mana saya nak belajar Raspberry Pi? Mana saya nak belajar Java programming? Half your question is solved. Faham tak? Bila anda tahu apa perlu dikejar, bila anda tahu apa perlu buat, saya boleh kata 90% masalah anda selesai. Masalah hidup kita, bila kita tak tahu apa. Saya ulangi ya. Your problem is, you do not know where. You tak tahu mana nak tengok. Apa saya nak buat hari ni? You problem. Tapi kalau you dah tahu apa nak buat, walaupun keupayaan tak ada, dana tak ada, tak apa. At least you know, I'm going to do that. Macam orang lah, dia tak tahu siapa nak kahwin kan. Dia ada problem. Tapi bila dia dah tahu siapa ni nak kahwin, sama ada dapat ke tak dapat, lain cerita. Itu ikhtiar, lain cerita. Tapi you dah tahu matlamat hidup anda. Sekarang soalannya, apa matlamat hidup anda? Saya tahu soalan tu nak cari motivasi ya. Anda dah tahulah, saya perlu cari suntikan jiwa. Saya perlu cari sesuatu yang bagi saya firasat. Saya tahu kerana ramai orang datang, setengah orang datang jumpa saya tu, dia tunggu tu. Boleh tak suntik dia firasat? Saya pun tak tahu, tapi saya cuba macam ni. Saya cuba. Okey, saudara Mama Batia. Nak sambung kursus wajib koperasi online sekejap. Okey. Ni Apek buat coding program ke? Ya, saya kebetulan buat programming. Itu pun jalan yang jauh, belum habis. Tapi saya nak jawab juga ini ujian. Kerana ujian ni penting ni. Kerana saya tahu saudara nak tanya, nak dapat fahami ujian tu. Ujian dia sampai sekarang, iaitu ilmu Allah. Dapatkah saya jumpa ilmu Allah? Saya minta doa betul-betul. Allah berikan saya ilmu engkau. Dan juga saya tuntutlah, kerana ada janji, ada special effect, fringe benefit atau special offer. Ilmu Allah dah bagi special package.
Awak ambil package ini, rezeki engkau kami jaga semua. Masa tu macam mana awak nak percaya special package tu, saya nak tanya. Ilmu Allah kamu tak ada. Macam kamu beli kereta, dia jamin 10 tahun, tak rosak. Contohlah, kita beli satu benda, dia jamin ni bagus, ada money back guarantee. Rupanya scam kan. Tapi ini tentang Allah, macam mana aku boleh percaya? Di sanalah transisi saya daripada Bible ke Quran merupakan satu ujian, satu peluang, satu cubaan, tapi penting kerana itu sebab Quran ni tak ada limit lah nak kaji ni. Dia punya martabat, belum lagi kaji dalam. Tapi meletak Quran di mana? Orang kata Quran dan hadis kan, kepada saya tak boleh. Tak boleh Quran letak sebaris. Saya tak setuju Allah Muhammad tu. Kalau kat masjid nampak Allah Muhammad kan, janganlah pergi padam kan. Tapi saya tak setuju lah. Tak setuju dalam hati lah. Jangan kecam, bagi nasihat. Muhammad tak boleh letak sebaris dengan Allah. Dalam sufi tarikat kita hanya letak Allah saja. Itu pun tulisan Kufik Osmania, Morocco tulisan alif besar, lurus ni, semua lurus. Macam tu. Alah. Masa kita zikir pun Allah macam tu lah. Ini wasabi tak setuju lah, tak apa, itu lain cerita. Jadi maksud saya, satu ujian besar nak sampai ke Allah. Kerana banyak sampah sarap, banyak daun-daun kering nak tuju pokok yang hijau tu. Kita terpaksa berenang dalam tu. Cuba fikir tahun 80, Melayu dalam keadaan begini. Saya dalam keadaan dulu Kristian, saya tak tertarik kepada Islam kerana saya anggap Islam tu Melayu. Bukan saya nak kata maaf, ini satu naratif sejarah saya. Hindu saya tak tertarik kerana saya anggap, saya tak sebut keling, orang India. Jadi, saya Cina pula. Saya dah mengaji dah Zen, Buddha, Yin Yang, Tao Te Ching. Okey, saya kena turunkan. Kalau tidak ini akan bom. Sekejap. Ekor saya terlupa dia. Dia lupa dia menghala ke atas. Okey. Okey, dah turun sikit. Nanti dia bom ni. Turun lagi. Okey, tepat. Kalau tidak dia akan strike. Jadi ujian itu saya lebih ujian intelektual. Ujian dunia, okey. Kita pisahkan. Ujian dunia ke ujian spiritual? Ujian jasad ke ujian rohani? Mana lebih penting? Ujian jiwa ke? Solat Jumaat dekat-dekat sini ya. Saudara kat mana? 10.43. Okey, ujian rohani mana lebih besar? Ujian rohani ke ujian benda? Dia rohani, kerana benda tu tak jadi ujian. Pernah banyak duit, tetapi tak selesai masalah. Dah hidup. Lagi banyak duit, lagi tekanan. Ujian rohani betul. Tengok ada orang bunuh diri, banyak orang kaya-kaya kan. Kita dengar kan, anda sendiri pun tahu kan. Wang lagi menjadi fitnah. Pernah saya jatuh, kebendaan semua jatuh. Jatuh, tak ada benda. Dengan anak-anak kecil. Masa tu jiwa rasa kosong tapi kuat. Ini Syekh Sufi saya kata tentang puasa, kita melemahkan zahir, menguatkan batin. Kita menguatkan zahir akan melemahkan batin. Ini hukum ni, yin dan yang. Okey. So, ujian rohani kepada saya, ujian kaitan ilmiah dan perlu kekuatan satu akal yang rasional. Kerana pertama kamu kena pindah daripada Bible kepada Quran yang saya dah ulangi cakap. Al-Quran masa itu saya belum tahu. Ini you beli satu package, lu belum buka lagi package, warna jamin dah ini sahih ni. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Inilah kitab, itulah kitab dari fihi lauh mahfuz ni. Dah dilindungi Allah, ada jaminan Allah. Masa tu saya dah tahu ada jaminan Allah, saya diberitahu. Ini tak ada syak dalamnya, petunjuk. Wih, hebatnya. Dan kamu carilah satu surah min misli. Tak boleh tak ada tandingan Itu dakwaan. Faham tak? Itu pengisytiharaan barang itu. Kenapa saya pernah kena tertipu dengan Bible? Saya pernah kena tertipu dengan gospel. Jadi macam mana tu? Jadi kita lebih kritis lah. Saya pernah kena terpesong dengan pendeta. Yang tak ada pun panggil orang bodoh.
pendeta Kristian tak berani panggil orang bodoh kalau tidak kena buang. Pendeta ni dia nak tarik orang. Faham tak? Jadi datang ke Islam ini, yang bodoh saya tolak tepi lah. Saya cari yang bijak. Ya. Jadi bila datang Bible ni, Quran ini, saya ambil kutub, dan rohani itu saya nak cari Allah. Apa yang orang kata natijah, alasan nak dekat masuk Islam. Bila saya balik ke sekolah saya VI, mereka peli saya. Oh, you nak kahwin 4. Saya tak tahu bahawa Islam boleh kahwin 4. Oh, boleh ke? Oh, you nak dapat bumi putera. Saya tak tahu masuk Islam boleh dapat bumi putera. Boleh secara teknikal, tapi saya tak maulah. Anak-anak saya dikira bumi putera. Saya tak mau. Tak ada faedah pun. Okey. Oh, you masuk Islam nak dapat datuk. Boleh ke dapat? Oh, you masuk Islam ni boleh dapat tanah. Rupa mereka dapat benda. Kat Pekin saya terjumpa saudara-saudara baru lain. Dari Sabah misalnya, tu Mustafa. Tahu sejarah dia bagi. Dia kononnya lah. Ini lagi kita tak tahu dengan nyata, kita kata kononnya. Mana tahu dia fitnah kan. Dia beri kebendaan. Dan Tunku Abdul Rahman pun dia kumpul demo, dia buat Pekin. Boleh dari satu segi dapat kebendaan. Kalau kamu nak anggap kebendaan. Tapi bagi saya tidaklah. Saya masuk Islam ni, saya nak tahu kebenaran. Saya beritahu kawan-kawan saya Kristian, we want to know the truth. Ini bahaya kepada mereka. Salah satu daripada ahli gereja mereka memeluk Islam bukan kerana dibeli. Bukan kerana sana bagi lebih kasih sayang. Gereja kuat bagi kasih sayang. Menyokong saya. Bantu saya. Jadi soal bantuan tak timbul. Ini soal cari kebenaran. Ini kena bezakan. Okey? Itu paling mahal. Itu paling tinggi. Bila seorang ahli gereja keluar dari gereja kerana kebenaran. Bukan dengki. Bukan balas dendam. Bukan ada skor nak settle. Bukan ini kes PMX, XPM. Wallahualam dia punya kes. Ya? Nak bersih. Nak reformasi sistem. Jadi saya kata saya nak betulkan akidah saya. Tauhid saya. Nak cari Tuhan sebenarnya. Jadi bila saya masuk Islam ni dalam keadaan saya dah sebut ulang kali. Tak tahu apa-apa. Satu. Kedua, sebenarnya nak rapat dengan Allah yang tak kenal. Sampai sekarang siapa boleh dakwa dia kenal Allah? Terpulang masing-masing. Kepada saya cakap sampai sekarang saya tak kenal Allah. Tapi saya kenal sedikit sebanyak benda-benda dari segi syariat. Dalam suratul Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, nak tanya ni Aisyah Nohana, adakah data science part of programming? Yes, because it's information. GIGO. Belajar GIGO. Ada tak you belajar sekarang kat universiti ni? Belajar universiti ke? Sekarang saya tengok mereka tak belajar tau. GIGO ni. Faham tak? GIGO, garbage in, garbage out. It's all about data. Seluruh alam ini data. Ilmu ialah data. Informasi. Ilmu ni informasi yang kita fahami. Fahami ni pun jasad ni, DNA ni. Apakah hanya Allah saja boleh berikan faham? Ini paradoks. Kerana kita dicipta Allah, siapa aku? Aku tak boleh terpisah dengan hakikat. Faham tak? Allah atas setiap sesuatu termasuk jiwa dia bergantung. Jadi terbangkitlah perasaan, kita ni mainan ke? Kita ni boneka ke? Kita ni patung ke? Puppet on a string ke? Ini perasaan yang saya terbincang tahun 79 sama rakan-rakan. Apakah Tuhan ni main-main dengan kita ke? Tapi ada ayat di sana mengenal Allah ni, Quran ni bantu kita. Kalau tidak saya jadi pemikir yang terumbang ambing lah. Kena pilihlah Buddha ke. Kalau tidak Islam saya kena pilih Buddha. Kerana Kristian saya tolak. Kerana Kristian terlalu banyak karut marut, Yunani, Metos, akhir zaman, Isa datang balik, ada mukjizat. Saya pegang penuh bahawa tidak ada mukjizat dalam Islam. Ini perbincangan panjang. Siapa nak bersabar, saya boleh terangkan kenapa. Dari segi usul, dari segi fiqh, dari segi benda ada asas. Quran was sunnah pun.
Dia tak boleh ada mukjizat. Dia berlawanan dengan berapa prinsip pokok. Ini yang orang kata sesat dan sebagainya. Itu masalah dia lah. Kepercayaan kepada keajaiban lain. Tak boleh. Tak ada satu keajaiban. Keajaiban ialah dalam kewujudan kita sendiri sudah ajaib. Kewujudan alam ini sudah ajaib. Tak perlu lagi keajaiban dan diperlukan akal. Segala keajaiban ini disuruh akal berfikir sampai kepada tauhid, sampai kepada beriman. Baca seluruh naratif Quran. Kalau tidak, kita menidakkan Quran. Dah tak perlu Quran dah. Tak perlu akal lah. Betul lah ustaz-ustaz tu yang menyatakan kamu tak perlu akal. Akal bawa sesat. Itulah naratif kepada saya anti-Quran. Dia lebih pro-Bible. Kepercayaan buta. Okey. Saya Islam yang lahir. Di sana saya nak bantu saudara lahir Islam ni. Saudara Kak Q, puan tidak lahir Islam. Puan lahir fitrah. Ibu bapa, sekolah, kawan-kawan, cikgu-cikgu semua yang bawa puan kepada satu fahaman Islam. Jadi saya baru kenal Islam secara berumur masuk fasa 50. Itu fitrah yang Aki mencari tu. Itu okey. Jangan ambil yang silam lagi. Jangan ambil itu sebagai hijab atau alasan. Kita unlearn. Okey. Programming Tasawuf equals Ridwan Un. Masya Allah. Siapa sebut nama saya? Dan saya bukan pada namanya. Apa yang tuan jumpa yang dapat setelah peluk Islam? Banyak perkara. Joe Black. 848. Banyak perkara. Banyak perkara. Dan dia tak berhenti-henti. Okey. Perkara paling pokoknya ialah janji Allah. Ini banyak benda dalam kepala saya. Kalau saya nak cerita, saya terdiam lama lah. Jadi saya tahu semua orang tunggu ni. TikTok ni dia swipe aja. Jadi saya kena jawab lah. Janji Allah lah. Yang paling besar saya jumpa dalam Islam, janji Allah. Bermakna saya masih berfikir apa lebih tinggi. Kerana janji Allah yang pertama tahun 80 masa saya berdoa kan, Allah tak mungkir janji. La tu'liful mi'ad. Itu paling besar. Kita boleh masuk syurga atas apa? Janji Allah. Orang kata rahmat kan? Janji Allah. Kita boleh discuss rahmat lah. Tapi janji dia rahmat lah. Dia ada janji. Alam ini yang tak tentu. Tak menentu. Nampak macam kecoh. Tapi langit biru. Clear. Semalam hujan kan? Matahari keluar. Saya demam dah mula pulih. Tak boleh pergi solat Jumaat lah. Orang mesti kena konten COVID-nya. Nabi-Nabi ada mukjizat. Allah beri kelebihan kepada Nabi. Orang biasa tak ada. Chicken chop. Chicken chop. Itulah yang saya dah tak pegang. Itulah yang saya cerita tak pegang. Bahawa yang ada mukjizat ini adalah ayat Israiliyat daripada Bible. Yang Quran cuba betulkan. Jadi kita baca balik surah Al-Qamar, saudara. Baca balik surah Al-Qamar. Rujuk ini bahasa Inggeris. Mufti Abu Lail. Seorang berpangkat mufti dari London. Awak terkejut tengok dia. Tapi you boleh tengok subtitle. Sari kata dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah sekarang bahasa. Mufti Abu Lail antara guru yang atau sumber yang meyakinkan saya tak ada mukjizat. Sebenarnya saya dulu dah syaki tak ada mukjizat. Dr. Hani Achan lagi seorang guru, tapi dia agak mendalam. Sehingga dia kata Isa pun ada ayah. Tapi dia ada sebabnya. Cara dia tafsir surah Imran, surah Maryam. Cantik tafsir dia. Jangan tolak mana-mana tafsir yang orang tu kuat dalam bahasa. Contoh Buya Syakur. Bila dia tolak bahawa Allahumma itu bukan selawat. Bermula dengan Allahumma tu bukan selawat. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata bukan. Itu salah selawat tu. Buya Syakur bukan senang nak tolak. Pasal dia tahu bahasa Ibrani. Dia tahu bahasa Israiliyat. Dia pakar linguistik. Tak boleh senang tolak orang macam tu. Melainkan orang cemooh kita. Awak memandailah. Apek ni merepek lah. Tapi dia tak boleh keluarkan hujah. Awak lawan dengan orang tua saya. Itu tak boleh hujah. Kita selama ini dah percaya sihir. Selama ini kita dah tahu kena ayat ini untuk lawan sihir. Saya ada hujah bahawa tak perlu. Saya ada hujah tak perlu guna ayat Quran untuk jampi lawan santau dan sihir. Saya ada bukti. Walaupun saya guna, tapi saya tahu cara saya guna ayat tu.
bukan cara dia. Saya pernah terhalau satu kes toyol dan satu kes buat orang lain. Ya, orang Cina yang kafir, yang ateis, yang tolak Tuhan. Tapi dia tahu saya pernah selamatkan satu kes orang India, bukan saya selamat, Allah selamatkan melalui saya. Dengan saya dampingi seorang Hindu yang kata ada toyo kacau dia selama 3-4 bulan, dia tak boleh tidur, dia akan mati. Asyik merayu kat saya. Saya dah bawa ke Darul Syifa, tempat Harundin, tak boleh selesai. Dan saya tak tahu saya tak ada keistimewaan. Jadi saya pergi duduk rumah dia, baca ayat sikit, dia kata dah hilang. Dan saya baca saja ayat. Ayat biasa. Ayat Quran biasa. Ya. Jadi ini penting berfikir ni, selama ini kita di bimbingan kita anggap saja orang cerita, ustaz cerita ni, ustazah dah cerita ni. Boleh, tapi kena ulangi balik. Macam kakak tadi sebut, saya lahir dalam Islam. Saya suruh periksa balik, kita tidak lahir dalam Islam, kita lahir dalam fitrah. Orang tua sering kita yang beri tanggapan. Wajib kita kaji. Bukan kaji semula, betul kaji. Macam landing kat bulan. Saya kata manusia ada landing kat bulan. Mula saya sangka tidak. Saya terbawa-bawa dengan teori konspirasi. Tapi bila saya kaji balik, saya percaya manusia landing kat bulan. Saya boleh jawab soalan-soalan mengenai moon landing. Bumi lepeh. Dulu saya tak payah percaya kerana saya tahu dia bulat. Saya dah round dunia. Tapi kerana kuat fahaman bumi lepeh, saya pergi kaji dan saya jumpa 2 teori matematika akan buktikan 100% 1+1 memang biiznillah bumi bulat, ya. Fatimah ke? Apa tu Fatimah? Selamat pagi. Allah hanya beri Iskandar Zulkarnain. Tak ada. Allah bagi ada syarat yang nakliyah. Okey, Royal Melayu sebut Allah suruh apa paling tinggi. Ini saya nak cuba jawab, ya. Adakah Allah suruh beriman dengan dia? Dia ada alasan. Allah tak ada suruh. Allah tengok setiap ayat Allah, dia ini cantik tau. Macam mana nak sebut, Okey lah, saya bagi analogi, Dapur ada api kan, kalau seorang, ya. Kita boleh kawal. Nampak tak? Allah, ini analogi, untuk orang faham, analogi. Allah bagi engkau api, dia kata ini paling tinggi untuk kamu masak. Tapi dia siapkan dengan package dia, supaya kamu dapat kawal. You tengok setiap ayat Allah, dia ada package dia. Tidakkah kamu melihat, bukan kamu yang bagi makan, tapi kami bagi makan. Bukan kamu yang membunuh, tapi kami bunuh. Ini jangan kamu melampaui batas. Maksud Allah sudahi dengan sesungguhnya Allah sayang orang yang begini, sabar. Sesungguhnya Allah rapat. Sesungguhnya Allah paling tinggi. Sesungguhnya Allah maha hidup, maha berdiri. Jadi apa seorang Allah paling tinggi? Boleh kata mengamati ayat-ayat dia. Tapi ayat dia ialah kalam. Alam insan nabi kalam, alam insana ma lam ya'lam. Menunjukkan ayat dia ni petunjuk. Guru pun mursyid, bukan petunjuk. Guru ni bawah sikit dari petunjuk, mursyid. Mana tanda jalan? Kita kata Kuala Lumpur, Halo Ustaz, ni Pasir Mas. Dia bukan Pasir Mas, dia penunjuk jalan. Faham tak? Jadi apa petunjuk paling tinggi? Berjalanan. Semua package. You kena berjalan ke satu tempat. Apa paling tinggi bagi kamu? Mungkin lain dari masa ke semasa, tempat ke tempat. Ada kalanya seorang manusia tak ada Quran, tak sampai satu ayat, tapi ayat tu merujuk kepada dia. Dia memikirkan kejadian alam, lalu dia sampai beriman. Berimanlah dia walaupun dia tak ada ayat Quran. Di akhirat esok dia diadili atas iman dan amal dia. Bagaimana kalau dia syirik? Macam mana awak takrif syirik? Syirik bila angkat nafs dia. Syirik bila dia menyekutukan Allah. Kalau dia tahu, dia yakin bahawa ini dari Tuhan, walaupun dia Buddha. Ya. Wallahu alam kita sebut ni, ya. Okey.
Lepas tu, jadi berikan Iskandar Zulkarnain sedikit kelebihan. Ia tak berapa penting, ia tak praktikal. Yang praktikal kita. Kita sekarang ni, what can it do for you? Kita baca surah Kahf, dia bagi kau apa? Kalau bahasa kasar lah, dia bagi kau makan kau, saja nak kau berfikir. Ya? Kita umat Nabi Kita umat Nabi, itu andaian. Siapa yang kata kita umat Nabi? Saya dah sebut tadi, kelahiran bukan umat. Saya pun tak sebut sebelum ni, Nabi Ibrahim, dia tak ada anak, bukan dia tak ada anak. Dia tak ada pengikut soleh. Baca balik ayat tu. Ini yang bagusnya. Ini dari tafsir Dr. Hani Acan. Itu bagus bila kita ada alim, kita ikut guru. Bila dia bagi kita tafsir lain kan, nampaklah. Macam Mufti Abu Lai saya sebut tadi, dia tafsir rajim tu bukan di baling batu. Tafsir Inggeris ni Israeliat. Rejam. Baling batu. Itu yang mereka nak hukum rejam wanita ni, orang berzina, dibatalkan oleh Quran. Dan Quran sebut orang berzina hukumnya sebat, bukan dibunuh. Tapi ulama ambil ayat konon yang dinasak dari Israeliat. Nampak? Ini saya cerita as is where is basis. Saya tunjuk saudara kereta ini macam tu harga dia, bukan saya tokok tambah. Saya menyampaikan. Saya bantu saudara. Saudara nak selidik saya, setiap hari selidik, saya terjumpa ayat, kebanyakan sumber dalam bahasa Inggeris, alim-alim bahasa Inggeris, saya melayukan bagi saudara sebagai pertolongan. Saudara ucap terima kasih pun, Alhamdulillah, cukup. Tapi saudara kena siasat sendiri. Okey? Bahawa rejam itu ialah berdoa cara syaitan. Bila nampak shooting star kan, orang putih cakap apa? Make a wish. Make a wish. Orang yang bahasa Inggeris tahu bila ada birthday, ada lilin, kita tiup, make a wish. Google banyak film macam tu. Itu amalan syaitan. Yang terbawa pada orang kita. Tapi janganlah pukul orang kita. Terangkan dulu. Birthday cake yang lilin ni sebenarnya agama syaitan lah. Shooting star, itu sebab surah Al-Mulk tu, dua tempat. Surah Al-Mulk ayat 5 ke 6 tu kata, yang taik-taik bintang jatuh itu dikejar oleh, sebenarnya dikejar ahli nujum. Ahli nujum kejar lah, pergi tengok lah. Make a wish. Dia tunggu sampai ada shooting star. Itu buat-buat syaitan. Tak ada asas. Dia saja nak peso manusia. Nak tunggu kita tengok langit ni bintang kat sini ni, kat sana ni. Semua ada perkiraan, tapi dia guna untuk kerja syaitan. Memesong iman anak tu. Ni birthday cake ni saya bagi ni. Ni ada lilin awak tiup tiup. Awak make a wish lah. Apa you nak wish? Itu syaitan. Memesong anak tu. Faham Tak faham tanya lagi. Jadi direjam ini dengan satu ayat lagi, tadi Al-Mulk, lagi satu ayat ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang make a wish. Aku berlindung dengan Allah daripada amalan yang meminta selain dari Allah. Itu tafsir Mufti Abu Lai. Cantik tafsir tu. Dia sebagai contoh. Dia mufti, dia tahu bahasa Arab. Siapa pergi London, pergi tanya dia, rajim ini macam mana. Boleh Google untuk movie dia. Bahasa Inggeris lah, boleh subtitle syarikatan bahasa Melayu. Sebab Nabi tinggalkan mukjizat dia untuk kita, iaitu Al-Quran. Penerangan tu penting. Tapi akan kontroversi kerana kita bukan, Nabi datang pun, dia terang pun, sebenarnya dia tak terang, dia postman saya kata. Kerana ayat tu bercakap untuk diri dia. Dia dikelilingi musyrikin yang ayat dia cakap cantik masa turun surah Al-Kahf ini yang kontroversi ni. Cantik ayat tu. Kalau semua orang tunggu, ayat tu bukan tunggu Nabi. Nabi penyampai. Dia juru mouthpiece lah. Juru cakap bagi Allah. Penting juru cakap ini, takrif dia kerana Allah tegur juru cakap ni. Jangan kamu gerakkan bibir kamu, wahai juru cakap, untuk cepatkan wahyu kita turun. Kamu tak boleh cepatkan atau lambatkan atau sembunyikan atau ubah. Kamu tahu apa akan berlaku kepada kamu kalau kamu ubah. Itu ayat Allah. Nabi jawab apa? Dalam ayat Allah juga. Saya tahu kamu akan
campak akulah. Neraka lah. Tengok, Nabi ni, maksum dia, ialah kerana dia bawa ayat Allah. Kalau dia tak bawa ayat Allah, hancur. Dan Allah dalam ayat tu, pergi cari ayat tu. Saya tak pernah dengar ayat tu sehingga saya terjumpa sendiri. Saya tak ada Quran. Mana saya tak ada guru. Tak boleh kata tak ada guru. Guru beritahu saya tak ada Quran, saya tak dabur lah. Saya tak dabur, saya terjumpa. Tak ada kena-mengena ada guru ke tak ada guru. Ini satu tanggapan salah. Ini penapis salah. Yang penting kamu ikut tak arahan baik dari guru anda yang sahih. Tak debu Quran. Ke 12 syarat. Kena ambil ayat sembahyang, kena tahu tajwid, kena tahu bahasa Arab, kena guru suruh, kena dalam majlis. Itu salah. Saya pernah tanya seorang budak Makassar minggu lepas, tahu tak apa tadabbur Quran? Dia kata merenung Quran. Apa syaratnya? Saya dah tahu dia apa dia akan jawab. Dia kata dengan guru. Saya kata tidak. Saya harap saudara betulkan bagi bumi Indonesia. Dan satu Indonesia percaya begitu. Satu Malaysia, satu tanah Melayu percaya begitu. Melainkan Dr. Soleha. Sajalah joking. Waalaikumsalam. Ada lagi rezeki perkasa workshop. Ni workshop mana ni? Bila Anwar nak tumbang, tak lama lagi dia akan tumbang. Bila Anwar nak tumbang, awak nak sangat dia tumbang. Ustaz Hadi naik, kita semua tumbang. Ini ramalan serong saya. Jika kita ikut, dan saya nak Ustaz Abdul Hadi naik supaya revolusi mental berlaku. Jika kita ikut segala surah Nabi, tak boleh. Kita pun pertama tak tahu semua surah Nabi, dan ada surah Nabi yang kita tak ikut. Dia suruh jangan tulis. Dan ikut, maka barulah kita jadi umat Nabi Muhammad. Saya tak setuju. Seluruh subjek topik umat Nabi Muhammad saya tak setuju. Kita jadi umat Al-Quran. Kita jadi umatun wahidah. Kita jadi inna mu'minuna ikhwan. Itu saya setuju. Itu sebab saya tak setuju dipanggil Palestin. Saya tak setuju dipanggil Jordan. Saya tak setuju dipanggil Arabia. Saya tak setuju dipanggil Turkiya. Dia khalifah. Okey? Pendapat lain yang diharapkan lebih mujadid. Ini lagi 3 hari ni. Mujadid mesti muncul. Membetulkan kesalahan umat. Wallahualam. Itu saja yang saya. Ada lagi soalan? Tak ada soalan, kita ya. Jadi banyak daripada tanggapan kita, ucapan kita, ratipan kita adat. Saya boleh kata 99.9%. Pertama, yang dikatakan umat Islam ini 99% bukan. 1% itu bila diajar dan betul oleh ayah, ibu, bapa dia bahawa anak kena mengucap. 1. Tapi lebih tinggi mengecap ialah anak kena beriman. Rukun iman cakap apa? Beriman kepada Allah. Tak boleh dibaca saja. Nak rukun iman apa? Rukun 6, beriman kepada Allah, lepas tu beriman kepada apa? Rasul, malaikat, kitab, rasul, kepada hari akhirat. Lepas tu qada daripada Allah, okey sah. Tak, dia bukan baca. Dia kena fikir sendiri. Bila akhir balik dia fikir, aku beriman kepada Allah ke tidak. Ini sekarang banyak ceraru. Kerana dia masing-masing anggap dia sudah beriman satu. Masing-masing anggap dia sudah umat Rasulullah SAW. Jadi aku ni betul. Dia lagi tambah menganggap aku ada guru. Semua fatal. 3 ayat tu memfatalkan umat ini. Keempat, aku bumi putra. Lagi habis kubur. Aku bumi. You are neither or any of the above. Anda fitrah. Anda hamba. Sebenarnya bukan hamba Allah pun. Ini satu, saya baru, dalam beberapa bulan saya kaji satu ayat. Liya'budu ni, Allah tidak jadikan jin wal ins, melainkan untuk mengubudiyah tu, bukan hamba. Kerana hamba tak ada kata. Hamba tak ada pilihan. Tidak, kamu ada pilihan. Allah nak kamu memilih untuk taat kepada dia ke tidak. Inilah wa ana minal muslimin. Itulah takrif Islam. Takrif, dia abdi, mengubudiyahkan. Dia bukan abdi. Adam kata hamba Allah. Jangan ubah perkataan tu. Bukan hamba Allah. Memilih mengabdikan diri. Lebih tepat mengabdikan diri. Lebih tepat daripada hamba Allah, mengabdikan diri. Cantik ayat tu.
Bukan mendajal kan. Tak ada orang Islam yang boleh buat apps macam TikTok ke bang? Boleh. Dan saya percaya dah buat. Tapi TikTok funding dia oleh kerajaan China. Facebook funding oleh orang kata CIA ke Amerika lah. Dia funding bang. Saudara Anwar. Dia adalah funding. Saya boleh buat app. Saya boleh buat ID digital. Saya boleh buat MySejahtera. Tapi apakah Yahoo nak funding saya? Apakah KKM nak funding saya? Saya boleh buat lagi cantik. Dakwaan saya. Jom kita berdebatlah siapa. Jom kita, orang kata apa, berbincang lah, berhujah lah. Saya menghujarkan bahawa ID digital yang kerajaan buat ni bazir wang, menyerong. Saya dah buatlah seberapa daya. Jadi kalau saudara tanya saya, apa yang boleh buat ke? Boleh. Tapi kerajaan tak akan sokong. Kalau saya disokong government, diberikan dana, sepana, saya percaya kepakaran saya cukup. Saya tahu ada kepakaran lebih tinggi, tapi saya dah percaya saya dah khatam macam Ibn Sina. Khatam atau Imam Ghazali. Khatam alam cyber secara mendata. Saya dah tahu daripada you cerita Bitcoin ke, kripto ke, blockchain ke. Saya baca ayat pertama, saya dah tahu itu tipu ke tidak. Saya tak tahu bro. Jadi silence when you jadi jahil murakab. Dulu gua respect lu. Terima kasih atas teguran. Boleh unfollow lah ya. Anal Al-Haq. Ramai tak faham Islam tu apa. Ramai lah, termasuk saya kata mula saya tak faham. Assalamualaikum dan selamat pagi Abe. Waalaikumsalam. Apps baru. Jadi apps ini saya nak kata orang kita yang apa ni, ramai genius. Saya jumpa budak ni, Adi Putra. Genius, saya nak jumpa dia. Waalaikumsalam. Adi Putra tu, genius. Tapi sedihnya, dia kerja sebagai tutor je. Kerajaan tak ambil dia. Tak bimbing dia. Tak didik, tak bagi kemudahan kepada dia. Buat dia jadi seorang pemimpin satu grup cyber. Ada grup IT, ada grup matematik. Kena ambil tokoh-tokoh ni. Kan? Daripada ambil seorang birokrat. Waalaikumsalam. Jadi ini saya akan cuba savekan lah. Ini saya rasa belum lagi sampai sejam. Saya akan savekan. Wih, ada orang boleh join. Saya pun tak tahu lah ni bab macam mana orang join. Sembanglah kau. Rakyat sengsara bawa Anwar. Beras tempatan mana kena beli 3 orang. Saya tak setuju. Harga barang naik, saya tak setuju menyusahkan. Mungkin saya bukan B40, tapi saya tengok senang aja bang, senang aja. You pergi Texas Chicken, ni dekat sini, air 8 penuh. Texas sokong Palestin penuh. You pergi dulu McD KFC penuh, drive thru penuh. Masa PKP kita ada duit. Tengok berapa kereta satu rumah, 60-an dulu. Berapa kereta satu rumah, basikal pun susah nak cari. Sekarang kereta 2-3 biji. Handphone, kita kaya maklumat, kita boleh dapat kerja, kita banyak alternatif. Saya tak setuju harga barang naik menyusahkan kita. Ini maaf kita boleh bercanggah, kita boleh meraihkan perbezaan pendapat. Jangan sombong. Tak ada sebut nama. Sebutlah Apek jangan sombong. Apek sombong ke? Ya, saya sombong. Apek Bitcoin halal ke haram? Haram kerana ada penipuan. Kedua, dari segi kitab muwatta mazhab Maliki dia perlu nyata. Kamu nak akad nikah, duit ringgit tak boleh. Dia kena ain. Saya nikah dengan mas kahwinnya, baju besi saya, helmet mahal saya, motosikal saya. Dia kena depan. Dia kalau sembunyi, hutang. Ini dalam kitab awam muwatta. Okey. Apa lagi? Coba. Tak menyusahkan awak, tapi menyusahkan kami yang miskin ni. Okey, saya nak bincang sikit dengan Cik Rahman, boleh tak? Saudara dapat phone kan? Tak cukup kaya ke? Saja bincang Saudara boleh online ni, ada masa ni. Saudara kerja berapa gaji? Kerja apa? Saya boleh cadangkan perubahan. Dia kaya berlagak. Siapa? Betul bro, orang masih boleh pergi holiday, boleh makan sedap-sedap. Okey, tapi tak apa. Saya ambil ayat dia tadi, dia kata dia susah, kita senang
Ambil seorang susah. Saya pernah jumpa orang susah. Kebanyakan dia menyusahkan diri sendiri. Kadang kita bagi dia kerja lain, dia tak mau, dia memilih. Kadang nak nasihat dia, anak ni tak payah pergi sekolah dah, dia boleh kerja dah. Saya nak ajar anak tu. Ya. Tapi mereka tak ikut nasihat. Itu sajalah saya nak cakap lah. Okay. So, semua benda ada penyelesaian. Tapi masalahnya kita dah diajar, dididik, tak payah guna akal lah. Akal perlu. Tadi saya nak betulkan, saya buat live kat FB ya. Saya kata ayat Quran ni, bila sami'na wa ta'na seolah tak ada akal, tidak. Bila datang keterangan daripada Quran, suka tak suka kita kena guna akal. Kerana orang musyrikin itu tak tahu Al-Quran. Masa Nabi didatangi ayat, Nabi sendiri pun tak tahu. Nabi panik. Gua di Hira. Dia lari. Dia kata iblis, syaitan. Dia nampak Jibril lah. Menurut satu hadis, dia nampak Jibril ni sampai seluruh 360 lah. 360 dia nampak. Ui. Faham tak? Maaf saya demam sikit. Covid. Sesama. Mana pergi sesama? Sesama dah tak ada Covid. Jadi, Nabi pun tak tahu. Jadi, bila keterangan datang dari Nabi, kan ayat kata dia beriman. Nabi beriman tak masa tu? Bermakna Nabi terpaksa guna akal. Khadijah terpaksa berikhtiar bawa Nabi jumpa paman dia yang Alkitab untuk tanya apa berlaku pada suami saya. Dan Alkitab tu tanya dia, apa berlaku? Kena tanyalah. Jangan dia guna akal. Bukan dia baca-baca jampi. Puk sini, puk sana. Oh, kena jin. Tak nak. Cerita apa berlaku? Ada suara. Suara cakap apa? Oh, ini berat ni kes ni. Ada suara ni, cik. Ada suara ni, babe. Apa suara cakap? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ini asbab ini dalam hadis ya Muhammad. Jadi awak buat apa? Saya lari ya. Tiba-tiba ada suara. Ya Muhammad. Saya lari ya. Jadi pendeta Alkitab tu yang baik dia cakap apa? Lain kali awak dengar, dia tak apakan kamu kan? Tak ada. Awak jangan lari. Awak hadap dia, dengar. Jadi kali ketiga dia balik. Kali kedua, dia dengar ya Muhammad. Muhammad pun diamlah. Turunlah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dia cerita kat orang Alhamdulillah. Lepas tu macam Yasin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baru dia tahu dia Rasul. Faham tak? Nabi tak angkat diri dia jadi Nabi. Nabi tak angkat diri dia jadi Rasul. Dia baca ayat tu. Orang baru lah baiat dia. Awak Rasul. Ya Rasulullah. Faham tak? Jadi musyrikin di sekeliling dia macam tu juga. Abu Lahab cakap apa? Engkau ni anak saudaraku lah. Lagi seorang cakap apa? Ni kau jalan ke pasar lah. Aku nampak kau ni. Kau naik basikal tu. Kau pergi jogging kat sana. Apa special kau? Nampak? Jadi bila ayat datang tu kata beriman, dia mesti dengan akal. Dia mesti dapat mengatasi hujah-hujah tersebut. Banyak sekarang ni ikut-ikutan taklid itu penting, tadabbur Al-Quran. Itu betul lah. Apek tak payahlah cerita pasal agama sebab rasanya Apek bukan ahli pasal agama. Saya terima. Saya bukan ahli agama. Dalam live ni kebanyakan kita orang-orang susah Apek. Cerita tentang kesusahan saudara. Saya nak dengar. Cerita. Bukan alat-alat keturun dulu. Ya. Ini sekarang saya cerita. Saya ulangi balik. Mungkin sebelum masuk setengah jalan. Mula Iqra' dulu ya. Dia di gua di Hira. Betapa dan gelap. Mungkin ada lilin pelita tapi gelap lah. Betapa. Tiba-tiba dengar satu suara. Iqra'. Terkejutlah dia. Dia jawab. Aku tak boleh Iqra'. Menurut Firdaus Wong. Dia betul-betul tak tahu membaca, tak tahu menulis. Ada orang sangkal tu. Tapi tak apa. Ini penting ni. Tapi itu kita letak ke tepi tu. Dia tak tahu. Siapa ni? Faham tak? Tiba-tiba awak dengar suara Iqra'. Aku tak tahu baca. Dia jawablah dia. Dan tiada terkejut. Ni suara siapa ni? Iqra' dia ulangi balik. Dia terkejutlah. Jadi yang Muhammad SAW masa itu boleh jawab ialah aku baca apa ni? Aku tak tahu baca.
Memang aku tak belajar baca. Baca apa ni? Jadi dipeluk oleh Jibril. Dia tak nampak. Dia dipeluk. Lepas tu dia lepaskan. Baca. Aku tak tahu baca. Dipeluk lagi dia kata hampir dia rasa nak mati lah. Lepas tu lepas. Baca. Dia membacalah. Dan ayat tu sambunglah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia membacalah. Iqra bismi rabbikal. Dia faham lah. Disuruh dia. Ikut dia baca kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketidak wallahu alam lah, tapi dibaca 5 ayat tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Lepaskan dia. Dia lari balik. Dia lari balik jumpa isteri Khadijah. Tolong syaitan kejar aku. Dia ikut dah sampai sekarang, sampai sini. Jadi Khadijah berkata, okey, dia buka baju dia. Kerana kalau itu iblis jahat, jin jahat, dia tak akan lari. Orang mendedahkan aurat dia. Tapi kalau dia jin baik, dia akan, kalau syaitan ke apa ke, kalau itu malaikat ya, dia akan lari. Dia buka baju dia, bogel Khadijah. Jadi Muhammad kata dia dah pergi. Oh, dia mestilah malaikat baik ni. Apa dia cakap? Dia membaca lah. Iqra bismi rabbikal ladzi ni. Jadi keesokan hari datang pula suara itu lagi. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Dia takut. Tolonglah aku Khadijah. Siapa ini? Jadi dia bawa kepada paman dia. Ini riwayat ni bukan saya bawa. Bukan saya yang punca ni. Ini riwayat rujuk Ustaz Azhar Idrus. Saya tak tahu agama. Saya yang pembaca saja Jadi dia pergi ke Ustaz Azhar Idrus. Saya harap orang yang tak mau dengar tu unfollow sajalah. Tapi boleh bagi komen tak apa. Bagi komen unfollow saja. Nanti sakit hati kau. Dan bahasa macam tu mesti rasa dia sakit hati lah. Kita mesti prihatin emosi orang. So dia pergi kat paman dia tu. Dia kata ada suara sebut Ya Muhammad, Ya Muhammad. Jadi awak buat apa? Saya takut lah, saya lari lah. Awak tak tanya apa-apa? Tak ada lah. Kali ini awak duduk lah, tanya lah. Lain kali awak dia berjumpa jin ke apa. Weh Apik. Awak tanya lah kau siapa? Ya. Awak lari buat apa? Siapa suruh lari? Apa yang nak takut? Kan? Jadi ini ada apa ni? Ini ada orang masuk ni, saya tak faham. Ya, nanti saya tak faham. Saya tak faham ni. Mana saya? Ini yang ada. Saya tak tahulah kontrol ni. Okey, saya tak lewat kontrol ni. Nanti dulu Okey, saya mutekan dia okey, saya mutekan dia. Alright. Okey, clear. Okey, jadi itulah cerita dia. Waalaikumsalam. Aku untuk difahami. Bukan okey. Al-Alaq turun dulu lepas tu Al-Fatihah Dan ada surah Muzammil lah. Dia tengah berselimut. Nabi ni takut. Apa benda dia suruh aku buat ni? Ya Muzammil Ya ayuhal mudzathir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangkitlah. Mudzathir bangkit dan kum fa'anzir. Berilah amaran. Itulah ayat Quran. Bagus untuk kita tahu makna dia. Cerita ini cantik. Kerana dia adalah mesej bagi kita. Selain Al-Quran dan hadis, apa lagi yang perlu kita ikut tuan? Pertama, Al-Quran dulu. Syekh Sufi saya kata bahasa Arab tentang Al-Quran. Jadi ada guru-guru yang Buya Syakur, dia bahasa Arab tentang Al-Quran. Kita pilih yang dia bagi epistemologi. Takrif Islam apa. Saya dah cakap Mufti Abdul Laif. Kita boleh tengok terjemahan Dr. Hani Achan. Ustaz Mu'in dulu. Hadis-hadis ini dia masalah besar. Kerana setengah juta hadis zaman sebelum Imam Muslim Bukhari. Jadi kalau awak hidup zaman selepas Salafi, awak nak ikut apa? Tak terikut. Jadi kita kena kembali kepada salaf. Saya bukan wasabi, saya bukan Quranis. Kerana Quranis dan wasabi pun ada masalah. Sendiri, kembali kepada Al-Quran dulu. Sendiri, pergi baca dulu. Ini masalahnya. Banyak orang pergi cari kitab-kitab tau. Banyak orang terus pergi cari guru. Tak payah dulu. Lepas solat, doa dulu yang pertama.
Minta ke Allah. Jangan guna Allahumma, jangan guna Ya Rabbi. Sebut seperti mana dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dua itu sudah cukup. Sebagai permulaan. Dengan maksudnya. Hanya kepada engkau saya pilih untuk hambakan diri. Dan hanya kepada engkau saya pilih untuk minta pertolongan. Sekarang tolonglah aku. Tunjuklah kami. Dengan aku sekali ke apa, tunjukkanlah saya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yang engkau sebutkan ini. Bukan apa yang saya minta ialah berilah saya ilmu. Itu saja. Ilmu mengenai engkau. Itu ringkas. Dalam kata-kata sendirilah. Ya. Di samping selesaikan masalah hidup, saya minta juga Allah selesaikan masalah hidup saya. Apa masalah sebenarnya? Tak ada cukup wang. Boleh saya pernah minta Allah bagi wang. Saya cakap terus terang. Bab kesulitan hidup. Minta kenderaan, Allah bagi. Minta pekerjaan, Allah bagi. Minta jalan keluar, Allah bagi. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan bagi dia. Jadi apa harus buat dulu? Doa dulu ke Allah. Kerana kamu mesti ada kesulitan hidup. Ada tak kesulitan masa? Kita banyak masa guna untuk apa? Kita malas ke apa kan? Kerana tak ada motivasi. Kita minta ke Allah lah. Allah bagi saya kekuatan emosi. Ketenangan untuk mendalami ilmu engkau. Kalam engkau. Rapatkan saya. Boleh minta dengan orang. Rapatkan saya dengan mereka yang mengingatkan aku pada engkau. Ini doa muttaqin paling tinggi. Ada hadis kata bila sampai waktu tak ada orang lain, kamu kena cari orang muttaqin. Sahabat tanya, siapa orang muttaqin? Iaitu bila kamu duduk dengan dia, dia ingatkan kamu kepada Allah. Siapa yang ingatkan kamu kepada Allah? Duduk dengan dia. Dia ingatkan kamu kepada kelang kabutnya, PMX, XPM. Tak payah. Kerana kamu nak minta kebaikan kan? Dahulukan itu dulu. Okey. Okey, baik. Ada apa lagi? Okey, Al-Quran sumber primary. Zahid Din KM dan hadis. Okey, ini fahaman tradisional yang sekarang saya mempersoalkan. Okey, ini fahaman tradisional. Kita sebut Quran wa Sunnah, parti Islam. Undi siapa? Parti Islam. Itu fahaman tradisional. Kenapa dia ikut Quran wa Sunnah? Saya tak nak soal ya ke tidak. Tak mendalami, tak ikut Quran wa Sunnah. Hadis saya dah cakap 500,000 juta. Takkan nak ikut Muslim Bukhari. Dia ada Sunan Sita. Takkan ikut 6 itu. Syiah lagi. Ada hadis dia yang lebih sahih. Saya cakap ni daripada pengajian. Faham tak? Sekarang pendeta yang menentukan. Kamu ikut ni, ikut tu. Jadi bila confused, macam mana? Saya sebut tadi lah. Solat itu sahih. Solat guru semua. Buya Syakur pun kata, walaupun tidak ada cerita bagaimana solat dalam Al-Quran, solat kita jangan tolak kerana semua orang solat. Semua mazhab. Qurani nak soalkan apa, dia pun tak tolak ada itu solat. Kita panggil contact prayer. So kita solat. Jangan panggil solat hajat, jangan panggil solat istikharah. Solat. Jangan panggil selain dari Allah. Itu yang sebut dalam Quran. Jangan panggil sesiapa selain dari Allah bila berdepan dengan Allah. Ini hijab yang paling besar. Ini saya nak ulangi balik. Hijab kita paling besar semasa doa ialah hijab ilmu, hijab kejahilan. Kita anggap Allah itu tak ada. Saya ulangi kita anggap Allah tak ada. Dengar balik cara kita doa. Seolah Allah tak ada. Kita panggil Allah pula. Seolah dia tak dekat. Ya Rab tak boleh. Allahumma tak boleh. Kerana seolah dia jauh. Tak. Aku dekat. Aku sami Allah. Kita kata sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Apa maksud sami Allah? Ini asas saya tak mau ulangi Orang kata aku jahil ni. Tak payah. Sami Allah. Kena renung dalam hati Dia maha mendengar. Dia sekarang dengar kita tak? Dengar. Jadi macam mana awak panggil yang mendengar? Dalam hati dah cukup. Tapi kita buat melalui kaedah angkat tangan berdoa. Kerana itu adab jasad. Berlutut. Orang Kristian buat tu.
Orang Kristian buat begitu. Letak kepala atas lantai, atas bumi. Meminta dengan Tuhan sebenarnya. Tak payah sebut ya. Kerana ya itu maknanya dia jauh dan dia satu dari tiga. Ya? Ini tafsir daripada Dr. Hani Acan lah. Ada diberitahu Allahumma tu oleh Buya Syakur. Di bahasa Ibrani yang ada 5 tempat. Hani Acan menerangkan ada 5 tempat Quran. Tapi 5-5 itu berkaitan doa Ibrani. Doa Nabi-Nabi kepada Ibrani. Islam, Rabbana, Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa Ashabul Kahf, Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana wa min min amrina rasyada. Rabbana, doa Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi mula sekali tuan-puan, siapa nak perubahan dalam diri dia, minta ke Allah sebenarnya. Belum lagi. Saya ulangi ya, selama ini kita tidak berdoa kepada Allah. Kita hanya doa kepada satu lembaga, seakan topekon. Yang kita rasa kita baca jampi, kita rasa dah terlepas. Aku baca jampi ni, jangan ganggu saya. Saya kasih lu makan. Tak berbeza dengan topekon. Jadi, bila kita mula doa balik, mulalah mukjizatnya kepada diri anda. Buatlah satu kebaikan kepada diri anda. Kerana dalam surah Asy-Syam, nafs itu kamu boleh pilih untuk baik. Dan jalan untuk baik menyucikan nafs ialah menghilangkan hijab yang sendiri letak. Hijab Allah itu lain. Ini hijab yang kamu sendiri letak. Pertama, menganggap diri dah Islam. Remove itu hijab. Kita belum Islam. Sehingga kita, maksud Islam tu faham. Wa ana minal muslimin. Apa maksud dia? Pergi cek dalam kamus. Yang pilih untuk tunduk patuh. Awak sudah pilih untuk tunduk patuh kepada Allah ke selain dari Allah? Selain Allah, belum lagi. Sebenarnya syirik. Tapi tak apa, jahil. Belum lagi. Okey. Ini yang saya baru sebut tadi lah, saudara Zahidin. Basically, Al-Quran dan Al-Hadis. No, not necessary. In fact, not correct. Namun pendetilan hadis sahih, no, ini memberatkan. Syekh Sufi saya kata, kalau kamu nak hadis, ikut Imam Malik. Kerana dia di Madinah. Madinah Zakhiratu Ummah. Dan Imam Malik kebetulan di sana, dan dia mendalami amal Madinah. Al-Munawwarah. Yang diistilah Khairatu Ummah. Dan ditulisnya kitab Muwatta. Bermakna mutawatir. Disetujui sekurang-kurang 40 sahabat. Cuba ambil kitab Muwatta hari ini. Boleh online. Dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia ada. Cuba baca sedikit hadis dia. Menarik. Dia bukan hadis. Dia muamalah. Nampak? Quran wa sunnah. Sunnah tu muamalah. Nampak? Satu takrif. Bukan takrif baru. Takrif asli. Saya anggap salafi. Nanti orang mesti kecam ni. Apa belajar di mana? Bukan saya. Saya daripada guru Syekh Sufi saya. Kebetulan Maliki. Mufti Abu Lai, dia lebih ikut Abu Hanifah. Dia pun Maliki, dia pasal dia utara. Dia ikut Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah menapis hadis sehingga 12 hadis sahih itu. Dia melarang daripada dihukum seorang imam bawah mazhab Hanifah. Dikecam oleh para alim lain, pengikut lain. Sehingga khalifah panggil dia. Kenapa awak tolak hadis-hadis sahih ini? Dia yang mana? Yang 12 ini. Bagi saya masa, saya akan tulis. Dia tulis tafsir mengenai hadis-hadis tersebut. Khalifah menyiapkan. Bagus. Itu jadi Abu Hanifah. Cantik ni sejarah kita belajar ni. Tapi saudara nak terima tradisi, it is regretful lah. Sedih lah. Saya tak kecewa lah. Saya kira mengecewakan diri anda bahawa ilmu kamu berhenti setakat yang mana kamu terima daripada turun-menurun. Saya dah tolak dah turun-menurun saya. Datang ke Islam tu, saya tak terima turun-menurun orang Melayu. Saya belajar semula. Dan ini yang saya kongsi ni, yang saya belajar. Tentu orang tak terima. Mesti banyak orang tak terima. You kena unlearn and relearn. You tak sanggup unlearn, what can I say? Okeylah, itu sajalah. Saya akan... terima kasih. Ulama 3 kurun pertama perlu dirujuk. Ya, kenapa tak rujuk yang paling pertama? Imam Malik, Abu Hanifah, Ibn Hanbal.
Imam Syafi'i. Yang Wahabi menyatakan tak ikut Asy'ari Maturidi kerana Asy'ari Maturidi datang kemudian. Betul. Saya pun tak ikut, bukan kata tak ikut sifat 20. Saya tak mengaji semula sifat 20. Saya belajar sifat 20, saya dapat 100 markah. 7 sifat yang tengok semua tu. Saya tahu masalah politik tu, masa tu berdepan dengan Mu'tazilah. Saya bukan tolak. Saya rasa, ini kena dengar baik-baik ya, nada suara saya. Kepada saya, tauhid itu bila saya memeluk Islam tu jelas. Saya tak anggap Isa anak Tuhan. Okey, jelas. Saya anggap direct transmisi daripada Allah. Saya minta dari Allah direct. Jelas Saya anggap ini kalam dia. La raiba fi, tidak ada satu surah manusia boleh buat min mislina. Allah sengaja, ini mukjizat dia dalam bahasa perkataan. Susah sangat ke buat perkataan surah. Tapi Allah cabar menunjukkan inilah mukjizat. Dan hadis menyatakan aku tak ada mukjizat melainkan Quran ini. Dulu saya belajar ini tau, tapi saya tak anggap istimewa sangat. Saya anggap okey lah. Quran ni mukjizat. Tapi hari ini saya makin terasa benar dia mukjizat. Tak ada lain mukjizat begini dia. Kerana memang hadis. Salafus soleh. Ya, you boleh. Tapi you mesti tahu antara salah tu sahabat semua sebagai salafus soleh. Banyak munafik sudah disebut dalam Al-Quran. Bukan saya nak pecah belahkan. Ini ayat Allah. Allah yang tahu. Dua ayat satu mengenai munafik, satu mengenai wali yang beriman Okey, begini cari ayat ni. Cari ayat ni di mana Allah kata ada kalangan mereka itu yang munafik. Nabi pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Hebat tak Allah? Lagi satu surah Al-Ra'd bila Allah sebut kami tahu apa, aku tahu, kami tahu apa yang dalam hati kamu. Surah Al-Ra'd ayat 11 kami tak akan ubah nasib kamu melainkan kamu ubah terlebih dahulu. Bacalah seluruh ayat tu. Saya lupa yang akhirnya mendapat kebaikan ke apa. Tapi ayat tu kena baca. Ini seorang ustaz ni, seorang doktor daripada Sandakan beritahu saya. Kena baca keseluruhan dia. Selama ini ahli motivasi kata Allah tak akan ubah nasib kamu melainkan kamu ubah nasib sendiri. Itu salah. Dia nak motivasi buat MLM. Dia ambil sekerat. Tak boleh. Ikut kaedah ambil ayat. Tak payah belajar pun. Dah tahu bila kerakkan ayat orang. Tak boleh. Macam Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Mereka kerakkan ayat dia. Kata dia tak mengaku dia pergi bulan. Tak tengok yang full. Tengok full, dia pergi bulan. Okay, itu cerita pergi bulan. Ini masalahnya bila kerak. Jadi sebelum tu Ar-Ra'd tu dia cerita. Kami tahu apa dalam hati kamu. Bermakna you nak ubah pengetahuan bahawa kamu sangka Allah tak tahu apa dalam hati kamu. Ubah tu dulu. Jadi bila awak ubah, Allah tahu ni apa dalam hati kamu. Aku ni, Allah akan ubah nasib kamu. Cantik tak ayat tu? Cantik. Cantik tauhid tu. Nampak tak? Sedikit pengetahuan lebih mengubah paradigma kita. Biiznillah. Tafadhal. Ilmu ini halal kerana daripada Allah datang kat saya. Saya terima kasih kepada guru itu. Saya doakan Allah beri rezeki kepada dia. Saya doakan Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Saya doakan Allah menyembuhkan apa-apa penyakit pada keluarga dia. Saya kenal dia. Saya duduk bersama dia. Dia berbaik pada saya. Ya, begitu. Jadi, bila kita tahu yang munafik pun, Allah dah cerita, dia yang tahu, malaikat pun tak tahu, kita akan berjaga. Kita akan berjaga. Sahabat ada munafik. Musyrikin, ada wali Allah. Dalam surah Al-Fatah. Pergi cari surah Al-Fatah atau surah Muhammad. Bila Nabi nak kepung dah Mekah, Allah sebut, tunggu. Kami ada hamba-hamba kami di kalangan. Di kalangan keliling Kaabah tu yang kamu tak kenal. Bimbang kamu pijak mereka. Masya Allah. Saya baca itu 2 tahun lepas setahun. Bila saya baca ayat tu 1 tahun lebih. Masya Allah. Subhanallah. Allah maha mengetahui. Jadi sekarang ni orang main subuh safus saleh, tabi'in, salafi, imam-imam, pendita-pendita. Habis rosak agama. Nampak tak sekarang? Rosak agama. Bergaduh sakan. Berpecah belah. Penyelesaian dia Mujadid untuk 2024. Kita tunggu seorang yang boleh memberikan hujah. Menyatakan bahawa
untuk kembali kepada Allah yang mengetahui ayatnya. Okey? Okey, last. Lepas ni dah tutup sama-sama. Ulama mutakhirin yang mutabar, mereka yang merujuk. Ini kenyataan yang saya kata ada masalah kerana salafus soleh ada masalah. Di macam programming, you refer ke satu memory cell yang sudah dikompromise. Kita kata dalam theory of constraint, kenapa blockchain tak selamat? Kenapa ID digital tak selamat? Kerana ada pihak ketiga, phishing itu. Kita ditipu cara phishing, MySejahtera sudah hilang 3 juta, saya percaya lebih akaun. Sampai sekarang hari-hari kita kena scam kerana Along semua dia dah pegang kita punya itu. Ini saya tak boleh cakap nanti KKM ban MC nak ban saya, tapi itulah kebenaran yang saya berani bertahan. Begitu juga berlaku kepada tradisi Islam. Okey. Jadi itu sajalah. Tabaraka minkum tabaraka karim. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur kita, sihatkan badan kita untuk mendalami kalamnya, ayatnya, memahami dia melalui kalam dia, dan dirapatkan kita kepada dia, atau bawa kita ke majlis-majlis yang bawa kita ilmu itu dan berikan kita orang yang boleh mengingatkan kita kepada dia, orang yang boleh jumpakan kita dan mereka yang memberi manfaat kita dunia wa akhirat. Amin amin rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beli emas dan simpan dalam kripto. Saya tak anjurkan beli emas sepenuhnya. Beli emas kerana harga emas tinggi. Saya tak beli emas kerana prep. Saya tak setuju. Simpan emas secara syar'i saya setuju. Itu sebahagian kecil. Simpan dalam bentuk ain, harta benda, tapi jangan melalui pinjaman bank, terutama bank Islam. Saya tak setuju. Beli aset, ikut baca tentang Kenichi bukan, siapa tu, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Baca dengan baik-baik. Ada orang fitnah dia, kata dia bankrupt semua. You tak faham. Maaf jika tak apa, ini tujuan saya dah bersedia ni, saya datang ini, saya dah tahu akan ada, kalau kata, saya dah tahu bahawa saya tak ada tauliah. Itu pertama. I don't have tauliah. Too bad. How come you don't have tauliah? Don't have tauliah. Habis cerita. Okay. Saudara layak lah. Tak ada kelayakan. Saya berkongsi cara bebas. Kalau pejabat agama kata syarab, saya syarab. Tapi saya bukan TikTok lah. Jangan ambil murid, saya jangan ambil murid. Simple saya punya. Saya berkongsi ini, apa tujuan? Berkongsilah, itu sajalah, berkongsilah. Tentu nak kebaikan. Saya inginkan orang kata ganjaran silaturahim. Itu saja ya. Jadi tentang emas ni, saya tak suka grup-grup ini yang emas, beli emas ni. Adalah, saya tak mau sebutlah ya. Kerana ada ketamakan, ada spekulasi, dan ada tak berasaskan muamalah yang saya sebut al-muwatta' tu. Dia mesti atas meja. Ada yang beli, you tak tengok emas tu kan? Tak boleh. Saya tak sebut haram. Mengikut muamalah Madinah, you mesti, awak nak nikah, dia kena begini, berdepan mata. Bukan pejabat agama pun, mata ayah dia, wali ya, sah, saya terima nikahnya, dah boleh. Yalah. Ada lagi nak tanya, Tuan jadi tak jumpa Tuan Mazharura untuk, saya memang minta. Ada orang suruh saya tulis surat, saya tengah mengarang surat ni. Tapi kalau siapa boleh bawa saya jumpa, terima kasih lah. Kalau dah tahu, bawa saya jumpa. Saya harap Dr. Rura atau Dr. Mazhar akan dengar ucapan saya. Kerana saya nak jumpa, saya nak tanya dari segi seorang Cina mu'alaf. Bagi pihak orang Cina. Kerana kita nak tarik orang Cina masuk Islam. Saya tahu berapa isu sensitif. Daripada Dr. Mazhar, saya akan bincang dengan dia cara terbuka. Kerana kepada saya, perkauman ni kena diselesaikan. Kita nak berdakwah. Kita ni adalah, kalau boleh kata, memilih untuk mengubudiah kepada Allah. Kita tak boleh pilih kaum. Okey, sekian saja. Terima kasih semua. Saya ucap terima kasih. Siratul mustaqim, kita ada silaturahim. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.